TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kenyangnya dapat makan. Dah lama tak makan dekat kantin sekolah. Kantin sekolah pun bersih, cantik je. Kenyangnya dapat makan mi goreng, dapat minum air juga. Bestnya. Okeylah, nak masuk kelas lah macam ni. Assalamualaikum, Mira. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, nampak sangat gembira. Baru habis makan ke? Betul, cikgu. Saya baru lepas makan mi goreng. Sedap, cikgu. Cikgu dah makan? Okey, Cikgu Fatih sudah makan dengan keluarga Cikgu Fatih tadi. Wah, Mira masak sendiri ke? Atau Mira beli sahaja dari kedai? Yang ini saya bawa sendiri, cikgu. Saya masak dekat rumah. Saya masak mi goreng. Sedap, cikgu. Sedap. Cikgu, saya rasa kan kita dah lewat nak masuk kelas kita ni, cikgu. Okey, boleh. Mira, sekarang mahu kita masuk kelas bersama-sama. Okey? Boleh. Jom, cikgu. Kalau macam tu kita masuk kelas kita. Jom, cikgu. Mari. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita bertemu kembali di Mahir Didik TV KPM di jam kedua, 3 ke 4 petang. Kita nak belajar subjek seterusnya, iaitu subjek sains untuk murid-murid tahap 2, di mana topiknya ialah fotosintesis, dan subjek ini untuk murid-murid pendidikan khas. Bersama dengan Mira hari ini di studio, Cikgu Fatimatu Zahra binti Osman, ataupun lebih mesra disapa Cikgu Fatih. Betul, cikgu? Ya, betul. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Cikgu, apa khabar? Baik. Sangat sihat. Sangat sihat hari ini, cikgu. Ya. Dan hari ini kita, macam cikgu kata, kita nak belajar subjek fotosintesis. Sains, cikgu, betul eh? Betul. Sebelum kita nak belajar lebih lagi tentang subjek ini, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu, cikgu. Boleh, Mira. Terima kasih. Sama-sama, silakan. Dan saya juga. Baik, untuk pengetahuan semua, hari ini kita nak belajar subjek untuk murid-murid berpendidikan khas. Jadi, Cikgu Fatih akan tanggalkan pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka ini, kerana murid-murid berkeperluan khas, mereka bukan sahaja mendengar, bukan sahaja melihat daripada pergerakan isyarat, bahasa isyarat, tetapi juga mereka baca pergerakan bibir dan juga ekspresi muka. Okey, oleh kerana itu, Cikgu akan tanggalkan pelitup muka dan simpankan di dalam sampul. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Mira. Sama-sama. Dan di sini juga Mira ingin ambil sedikit pesanan ringkas kepada anda yang berada di rumah untuk kekal patuh kepada SOP. Macam kita tahu, kes semakin lama semakin meningkat. Jadi tolong jangan keluar jika tak perlu, duduk sahaja di rumah. Tapi bukan duduk saja, boleh buka, menonton rancangan Mahir. Belajar sama-sama, cikgu. Ya, betul tu. Okey. Baik, cikgu, ini kali kedua cikgu datang ke kelas Mahir. Betul. Okey, kali kedua Cikgu Fatih bersama Mira dalam kelas Mahir. Ya, dan hari ini cikgu nak belajar fotosintesis. Mungkin cikgu boleh cerita sikit sebenarnya, cikgu, tentang kita punya topik ni. Okey, untuk murid-murid semua sudah tahu. Okey, semua benda hidup memerlukan makanan untuk hidup. Okey, untuk membesar, untuk mendapat tenaga. Okey, contoh. Okey, Mira boleh tengok gambar yang pertama di sana. Baik. Okey, gambar yang pertama ada gambar lembu sedang makan rumput. Ada gambar burung sedang makan buah. Ada gambar tupai. Tupai sedang makan kacang. Okey. Haiwan, ini bermakna haiwan boleh boleh mendapatkan makanannya sendiri. Okey, sama juga dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sana. Okey, ada gambar budak lelaki sedang makan.
ada gambar ibu sedang memasak. Ada gambar keluarga sedang makan bersama-sama. Ada juga gambar ibu sedang beli buah, beli roti di kedai. Okey. Ini menunjukkan bahawa manusia boleh mendapatkan makanannya sendiri. Jadi haiwan dan manusia boleh bergerak untuk mendapatkan makanan. Tapi bagaimana pula dengan tumbuhan? Dengan pokok. Macam mana? Cuba tengok gambar ni. Gambar ini. Betul pokok kaktus, cikgu. Ini pokok kaktus tiba-tiba memasak. Ni. Ada gambar yang ni pula, tiba-tiba pokok kaktus ni ada sudu, ada garpu, ada pisau nak makan. Ini ada lagi satu pokok nak makan burger. Dan minum air. Betul ke? Saya rasakan cikgu kalau pokok makan burger tu pelik tu cikgu. Kan? Ini tidak boleh berlaku. Tak mungkin tumbuhan boleh makan, boleh cari, boleh mendapatkan makanan sama dengan manusia, sama dengan haiwan. Alamak. Tidak mungkin. Jadi bagaimana? Bagaimana? Boleh fikir? Mira boleh fikir? Jadi kalau macam tu takkanlah tumbuh-tumbuhan dan pokok ni langsung tak makan kan cikgu? Betul, sebab semua benda hidup mesti makan untuk membesar, untuk mendapatkan tenaga. Okey, kalau macam tu boleh saya teka cikgu? Saya rasa tumbuh-tumbuhan ni mereka hasilkan makanan mereka sendiri. Mira bagi tahu Cikgu Fatih, tumbuhan ni buat makanannya sendiri. Betul ke? Betul ke? Macam mana cikgu? Betul Mira. Tumbuhan ataupun pokok membuat makanannya sendiri. Ada nama proses. Di mana pokok ataupun tumbuhan membuat makanannya sendiri. Dia tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan haiwan. Boleh jalan-jalan, boleh terbang untuk cari makanan. Tidak sama. Ini. Baik, maksudnya cikgu, kalau pokok macam ni hasilkan makanan mereka sendiri, boleh ke cikgu? Macam mana? Boleh. Selepas ini nanti Cikgu Fatih akan jelaskan, akan bagi tahu apa nama prosesnya, apa yang terhasil. Semua kita akan belajar selepas ini, Mira. Baik, kalau anda di rumah nak tahu apa nama proses ini, jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Boleh, Kita Mira. kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Mira Cikgu Fatih, di mana hari ini kita nak belajar tentang sains untuk murid-murid pendidikan khas tahap 2. Okey cikgu, tadi kan cikgu dah kata tumbuhan ni boleh hasilkan makanan sendiri, tapi ada satu proses. Apa nama proses dia tu Cikgu Fatih? Okey, alright. Tadi Cikgu Fatih sudah bagi tahu Mira dan murid-murid bahawa tumbuhan boleh membuat makanannya sendiri. Okey, mesti ada nama proses. Apa nama proses untuk tumbuhan membuat makanannya sendiri? Okey, jawapannya sudah ada pada papan hitam ni lah, pada board ini. Okey, ada di sini. Alright. Okey. Nama prosesnya ialah proses fotosintesa.
Fotosintesis. Ha. Wow, okey. Panjang sangat mau eja ni kan. Fotosintesis. Ada cara untuk isyarat proses ini. Okey, Mira boleh ikut Cikgu Fatih. Okey. Proses ini proses fotosintesis. Tangan begini. Okay. Ini ialah cahaya kan cikgu? Betul. Alamak, pandainya dia. Okey, ini cahaya. Okey, huruf F. Huruf F Di bawah ini. di bawah. Okey, gerak-gerak sikitlah Mira tangan. Okey, ini adalah isyarat untuk fotosintesis. Okey, proses fotosintesis. Okey, Cikgu Fatih ulang lagi sekali makna proses fotosintesis. Okey. Proses fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey? Ada takrifan di sini. Ada maknanya. Right? Okey, fotosintesis. Okey, kita baca lagi sekali bersama-sama. Okey? Fotosintesis ialah proses tumbuhan okey, membuat makanannya sendiri. Okey. Kalau namanya proses mesti ada apa yang perlu dan apa yang hasil. Okey, sekarang Cikgu Fatih akan terangkan tentang apa keperluan proses fotosintesis. Okey. Boleh cikgu? Alright. Yang pertama keperluan proses fotosintesis. Okey, Mira ada nampak tak matahari? Saya nampak cikgu dekat sini. Okey, betul. Okey, keperluan yang pertama ialah cahaya matahari. Okey, Cikgu Fatih mau minta Mira ambil kad yang bertulis cahaya matahari. Di sini cikgu. Okey, Mira tampal atas sikitlah dekat dengan matahari Boleh tu. ke cikgu kat sini? Okey, boleh. Okey. Cahaya matahari. Okey, betul meh. Cikgu Fatih tolong sikit di sini. Terima kasih cikgu. Okey, keperluan yang pertama ialah cahaya matahari. Okey, kenapa? Okey, apa cahaya matahari tu? Okey, cahaya matahari ialah sumber utama tenaga untuk proses fotosintesis. Okey, boleh Mira ambilkan kad yang bertulis sumber utama tenaga. Sumber utama tenaga. Okey. Kat sini cikgu, saya tampal Ya, betul. boleh? Boleh. Okey, sumber utama tenaga. Okey. Baiklah, Cikgu Fatih teruskan ya. Boleh cikgu. Okey, keperluan yang kedua untuk proses fotosintesis ialah gas. Okey, sejenis gas namanya gas karbon dioksida. Susah kan? Gas. Panjang kan nak eja? Okey, tapi ada isyaratnya. Okey, isyarat untuk gas ini ialah CO2. Okey, gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey. Okey, boleh Mira tampalkan? Kat sini ke cikgu? Ya, Boleh, betul. cikgu? Baik. Gas karbon dioksida. Okey. Apa pula gas karbon dioksida ni adik-adik? Apa itu gas karbon dioksida? Okey, gas karbon dioksida ialah gas dalam udara yang diserap masuk oleh daun. Okey, boleh Mira ambilkan? Baik. Okey. Sini. Okey, gas dalam udara yang masuk melalui daun. Alright. Okey, ada lagi dua keperluan untuk proses fotosintesis. Okey, yang ketiga. Okey, ialah apa ya? Klorofil. Alamak, tiba-tiba Cikgu Fatih lupa. Klorofil. Okey. Klorofil. Apa pula klorofil ni cikgu? Apa ni? Apa klorofil? Okey, klorofil ialah bahan berwarna hijau di dalam daun.
Oh, maksudnya klorofil ni memang dah ada dalam tumbuhan ke cikgu? Betul. Okey, betul. Okey, klorofil ni memang sudah ada dalam daun. Okey, dia adalah sejenis bahan yang berwarna hijau. Okey, boleh Mira ambilkan? Boleh cikgu. Di sini. Bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Okey. Alright. Yang terakhir, okey, keperluan proses fotosintesis. Okey, murid-murid boleh nampak, boleh tengok pada gambar ini. Ada ni. Ada yang warna biru tu. Apa? Apa Mira fikir? Warna Agak-agak. biru tu sudah semestinya air, cikgu. Betul. Okey, betul. Air. Okey, air. Okey, keperluan yang terakhir ialah air. Okey, di sini. Kenapa air kena ada dan air ni apa kegunaan dia, cikgu? Okey, nanti sebentar dia Mira. Okey, air ini akan diserap masuk oleh akar, okey, ke dalam bahagian-bahagian tumbuhan. Okey. Di sini. Ya. Oh. Okey, air ini memang satu keperluan untuk tumbuhan membuat makanan. Okey, apabila kita bercakap tentang proses, mesti ada keperluan dan mesti ada hasil. Okey. Hasil. Okey, hasil. Maknanya apa yang proses ini keluarkan. Apa? Okey, yang pertama, okey, hasil proses fotosintesis. Yang pertama ialah oksigen. Oksigen. Okey. Oksigen. Okey, cara untuk isyarat ialah O dan 2. O dan 2. Oksigen. Okey, tadi kan karbon dioksida yang ini, okey, CO2. Okey, sekarang hasil pula oksigen, gas oksigen. Okey, cara untuk isyarat oksigen. Okey, oksigen ada pada Cikgu Fatih. Alright, di sini. Cikgu akan tampal. Di sini hasilnya. Oh, kalau macam ni, karbon dioksida dimasuk dalam daun, kemudian dibebaskan oksigen pula. Ya, betul. Okey, karbon dioksida masuk dalam daun. Okey, berlaku proses fotosintesis dan keluar hasilnya ialah oksigen. Yes. Okey. Oksigen. Okey. Alright, takrifan. Ini gas yang dibebaskan melalui daun ke udara. okey, gas yang dibebaskan melalui daun ke udara. Tadi gas karbon dioksida masuk. Sekarang oksigen dia keluar pula. Okey, ada yang masuk dan ada yang keluar. Okey, ada lagi satu hasil proses fotosintesis. Cikgu, saya teka boleh, cikgu? Saya nak teka. Okey, boleh lah. Mira mau teka. Boleh. Saya rasa hasil seterusnya ialah buah-buahan kot, cikgu. Betul tak? Betul. Okey, betul. Hasil yang seterusnya ialah Mira bagi tahu buah, daun, ini semua hasilnya. Betul. Tapi, okey, dalam kata lain, dalam kata nama lain, kita panggil dia sebagai glukosa. Okey, glukosa. Alright. Okey. Glukosa. Okey. Glukosa. Okey, apa glukosa ni? Apa? Alright. Okey, apa? Glukosa ialah yang disimpan dalam bentuk kanji. Okey, Cikgu Fatih baca dulu. Boleh, ya. Cikgu. Okey. Ni glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji. Okey, isyarat untuk kanji, kanji. Okey. Kanji ni, kanji ini yang tersimpan dalam bahagian-bahagian tumbuhan. Okey, seperti buah, daun. Tadi yang Mira bagi tahu tadi. Betul lah tu Mira. Hasil dia
salah satu hasil untuk proses fotosintesis dia inilah. Ada buah, ada daun, ada batang dia. Betul. Dan dekat belakang Cikgu Fati pun ada buah-buahan dekat belakang tu, Cikgu. Ya, betul. Hari ini Cikgu Fati pun ada bawa buah-buahan. Lepas ni nanti Cikgu Fati terangkan lagi kenapa Cikgu Fati bawa buah-buah ni, untuk apa? Betul. Okey. Okey, kalau nak tahu untuk apa Cikgu bawa buah-buahan, nak suruh makan, tadi kita dah rehat Sudah Cikgu makan, dekat kantin sudah. nak makan. Jadi agak-agak apa Cikgu nak buat dengan buah-buahan tu, adik-adik? Kalau nak tahu, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira Cikgu Fati. Dan lagi sekali Mira ingin beritahu kepada anda mengapa Cikgu Fati tidak mengenakan pelitup muka. Ini kerana subjek yang akan kita belajar hari ini merupakan sains untuk murid-murid pendidikan khas. Oleh itu, Cikgu tidak mengenakan pelitup muka supaya adik-adik di rumah dapat melihat ekspresi wajah Cikgu dan dapat memahami dengan menggunakan pergerakan mulut. Okey? Baik, Cikgu, kita dah tahu dah tadi tentang proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Okey. Seterusnya Cikgu, mungkin Cikgu nak cerita sikit kat tepi saya ni ada pokok besarnya. Okey. Tadi kita sudah belajar tentang keperluan proses fotosintesis dan juga hasilnya. Okey, sekarang Cikgu Fati mau terangkan kenapa proses fotosintesis ini sangat penting. Okey, sangat penting untuk hidupan. Okey, untuk dalam kehidupan kita. Okey, sekarang di sebelah Mira ada satu pokok. Cikgu Fati panggil pokok 3D. 3D. Okey. Ya, 3D. 3D. Okey, Cikgu Fati mau ulang lagi sekali. Keperluan, proses fotosintesis. Okey, yang pertama, boleh nampak cahaya matahari di atas sana. Cikgu, saya gerakkan Okey, sikit boleh tak? supaya ke depan. Okey, ada cahaya matahari. Okey, yang kedua, gas karbon dioksida. Okey. Okey, dan ada klorofil. Klorofil. Okey, dan juga air. Okey, kemudian hasilnya apa tadi? Ada dua. Gas, oksigen. Okey, Mira pusingkan. Ada gas yang warna oksigen. biru tu. Okey, ada gas oksigen dan juga glukosa. Okey, yang tersimpan dalam bentuk kanji. Okey, dan tersimpan pula dalam bahagian-bahagian tumbuhan seperti buah, daun, bunga, akar, batang dan juga biji benih. Alright. Okey, jadi sekarang ada dengan Cikgu Fati. Ini ada buah. Ada buah betik. Buah betik. Ada buah Apple. apple, betul, apple hijau. Ada jambu, ada tomato. This one, tomato. Okey, ada juga mangga. Mangga. Ini semua adalah contoh hasil proses fotosintesis. Okey, ni buah semua ni manusia boleh makan. Betul tak, Mira? Betul, Cikgu. Okey, haiwan juga boleh makan. Betul? Betul. Okey, jadi kepentingan yang pertama. Kepentingan pertama, apa agak-agak, Mira?
kepentingan yang pertama, daripada buah-buahan ini, haiwan ataupun kehidupan lain pun boleh guna juga untuk melangsungkan kehidupan mereka dengan makan buah-buahan. Betul, dengan makan buah-buahan ini. Okey, jadi kepentingan yang pertama untuk proses fotosintesis ialah menjadi ataupun sebagai sumber makanan kepada manusia dan juga haiwan. Itu kepentingan yang pertama. Alright, lagi. Okey, cuba Mira pusingkan lagi. Boleh, saya pusing seterusnya. Kita ada pusing. Okey. Alright. Okey, gambar yang dalam pokok 3D tu ada orang. Dan juga ada kucing. Ada kucing. Okey, ada gambar orang sedang bernafas. Okey, bernafas. Tarik nafas. Okey, manusia bernafas menggunakan gas apa, Mira? Menggunakan gas oksigen. Betul. Okey, oksigen digunakan oleh manusia untuk bernafas. Okey, untuk bernafas. Okey, dalam proses fotosintesis tadi, Cikgu Fatih sudah bagi tahu hasilnya ada gas oksigen. Betul. Okey, jadi gas oksigen ini digunakan untuk pernafasan manusia dan juga haiwan. Okey, jadi kepentingan yang kedua ialah memberikan sumber oksigen untuk pernafasan. Boleh nampak kan di gambar yang kedua itu. Alright. Okey. Kepentingan seterusnya, Cikgu. Okey, seterusnya. Kepentingan yang tadi dah Mira guna yang sama. Yang sama sahaja. Di sini. Alright. Okey, manusia bernafas menggunakan gas oksigen dan membebaskan. Okey, tarik nafas. Tarik. Lepas. Okey, gas apa yang keluar? Gas karbon Betul. dioksida. Karbon dioksida. Gas yang bebas semasa manusia bernafas ialah gas karbon dioksida. Okey, dan gas ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Mira boleh tengok. Okey, manusia bernafas. Ambil oksigen. Betul. Dan bebaskan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida ini digunakan pula oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Maka di sini akan berlaku keseimbangan udara, keseimbangan gas dalam udara. Cikgu, maksudnya cikgu kalau kat sesebuah tempat tu ada banyak pokok-pokok hijau, maksudnya tinggilah oksigen dia kan, cikgu? Betul. Okey, Mira bagi tahu tadi. Okey, ada tempat tu ada banyak pokok hijau. Okey, jadi mestilah ada banyak gas oksigen. Dan kita juga akan rasa lebih sejuk, nyaman, Okey, kalau di suatu tempat ada banyak pokok hijau. Okey, jadi kepentingan yang ketiga yang Cikgu Fatih bincangkan, mengekalkan keseimbangan udara di alam ini. Okey. Cuba bayangkan kalau sesetengah tempat tu tak ada pokok kan, cikgu. Mesti satu panas, lepas tu mesti kadar oksigen pun tak tinggi kan, cikgu? Betul. Okey, Mira bagi tahu kalau di suatu tempat pokok tak ada ataupun pokok kurang, mesti kita akan rasa panas. Kenapa? Kerana ada banyak gas karbon dioksida. Dia kurang oksigen. Kurang kan? Okey, lagi satu Mira. Okey, Cikgu Fatih ulang lagi sikit ya. Boleh, cikgu. Okey.
hasil proses fotosintesis, tadi Cikgu Fatih bagi tahu glukosa. Glukosa, okey, tersimpan dalam bentuk kanji. Okey, dan tersimpan dalam bahagian tumbuhan. Betul kan? Betul. Okey, contohnya buah. Cikgu Fatih mau tunjukkan biji benih sebenarnya, Mira. Wah, okey. Ini. Okey. Oh, itu biji benih ke cikgu dalam buah betik dalam ni? Ya. Okey, biji. Okey, cara isyarat dia biji. Biji benih. Macam ni. Kita tarik jari kat situ, konon macam kita tabur biji benih. Alright, biji benih ni juga tersimpannya kanji hasil daripada proses fotosintesis. Hebat. Okeylah, Cikgu Fatih nak tanya Mira sikitlah. Boleh, Cikgu Fatih. Apa tu? Okey, tadi Cikgu Fatih bagi tahu satu bahan untuk fotosintesis ialah klorofil. Betul. Okey, bahan warna hijau. Tapi Mira, ada daun yang warna dia lain. Ada yang warna merah. Ada yang warna purple juga, cikgu. Betul. Boleh ataupun tidak berlaku proses fotosintesis. Ada contoh ni. Cikgu Fatih ambil ya. Boleh, cikgu. Okey. Cikgu Fatih letak di sini. Ini contoh. Satu contoh daun yang warna dia tak hijau sangat. Ada putih-putih. Nampak kan? Nampak. Boleh atau tidak berlaku proses fotosintesis. Pada saya kan cikgu, fotosintesis tetap boleh berlaku kerana ia ialah tumbuh-tumbuhan. Okey, Mira bagi tahu boleh cikgu. Boleh. Betul Mira jawab. Okey. Betul. Okey, tapi kenapa? Okey, kerana dalam daun masih ada lagi klorofil. Klorofil walaupun warna daun lain. Mesti ada juga bahan yang berwarna hijau. Boleh tengok ini. Ini warna hijau, putih. warna putih. Tapi ada juga Warna daun hijau. yang warna hijau. Kan? Cikgu, kalau macam pokok kaktus kan cikgu, pokok kaktus kan tak ada daun. Jadi pokok kaktus lakukan fotosintesis ke cikgu? Mira tanya. Pokok kaktus. Dia banyak duri tajam. Pokok kaktus tak ada daun. Boleh ke berlaku proses fotosintesis? Kalau Mira mau tahu, pokok kaktus, isyarat dia kaktus macam ni. Isyarat dia macam kaktus. Sebenarnya ada daun. Ada daunnya, walaupun kecil-kecil ada. Ada daun. Okey, jadi proses fotosintesis masih boleh berlaku. Okey, nak tanya, Cikgu Fatih mau tanya lagi Mira. Wah, ada soalan lagi. Silakan cikgu. Boleh ya? Boleh Okey. cikgu. Tadi, satu keperluan proses fotosintesis ialah cahaya matahari. Okey, tapi katakanlah cahaya matahari tak ada. Contoh dia dekat kawasan yang sejuk, yang mataharinya kurang, ataupun kita tanam pokok dalam rumah. Boleh atau tidak berlaku proses fotosintesis? Kalau kat tempat yang gelap, ada cahaya lampu sahaja. cahaya lampu saja, tapi cahaya matahari tak ada. Matahari tak ada. Kalau macam tu saya rasa tetap boleh berlaku cikgu sebab ada cahaya. Okey, Mira jawab boleh berlaku proses fotosintesis kerana masih ada cahaya. Okey, cahaya lampu masih ada. Betul. 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 Okey. Tetapi mesti bergantung kepada Jenis tumbuhan. jenis tumbuhan dan juga jenis cahaya. Jenis cahaya. Ada cahaya yang sangat sesuai untuk tumbuhan buat proses fotosintesis. Ada cahaya yang tidak sesuai.
Ada juga pokok yang boleh buat proses fotosintesis. Fotosintesis menggunakan cahaya lampu. Ada yang tak boleh. Dia mestilah bergantung kepada keadaan jenis cahaya dan juga jenis pokok. Wow, itu untuk cahaya, cikgu. Bagaimana pula untuk air? Kalau air, perlu ke dalam proses fotosintesis ni, cikgu? Okey, air. Mira tanya. Air ni mesti ada ke? Air wajib ada. Mesti ada. Okey, sebab itu kalau sudah lama kita tak siram pokok, kan, lama-lama pokok tu akan layu. Layu. Kenapa? Kerana sudah tidak berlaku proses fotosintesis, makanan tak ada. Okey, jadi tenaga pun tak ada. Jadi dia akan layu. Okey, macam tu. Baik, macam tu. Jadi kita dah tahu banyak perkara daripada cikgu. Kita berhenti berehat lagi sekali, cikgu. Boleh. Adik-adik di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada adik-adik yang anda kata baru sahaja menonton, boleh tengok secara ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Cikgu Fatty, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Tapi sebelum tu, cikgu ada tinggalkan kuis sikit untuk saya jawab. Betul, cikgu? Betul. Okey. Biasa Cikgu Fatty dalam kelas sudah habis belajar, sudah habis mengajar, Cikgu Fatty mesti tanya murid-murid, mesti bagi kuis, tanya supaya kita tahu murid-murid faham ataupun tak faham. Ataupun cikgu lupa. Ataupun lupa, tiba-tiba lupa kan. Okey, untuk kuis hari ini, Cikgu Fatty akan bacakan soalan dan Mira akan cari jawapan. Okey, dan kalau boleh Mira isyaratlah sama. Okay? Boleh, cikgu. Alright. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey. Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, apa nama proses ini? Nama proses ini ialah fotosintesis. Betul. Mira jawab. Fotosintesis. Betul. Betul, cikgu. Saya tampak kat sini. Okey, Mira sudah dapat jawapan untuk soalan yang pertama. Okey, sekarang Cikgu Fatty baca soalan yang kedua. Alright. Bahan berwarna hijau yang terdapat pada daun. Warna hijau. Apa jawapannya, Mira? Warna hijau, jawapannya pasti klorofil. Okey, Mira jawab klorofil. Okey, jawapannya betul. Klorofil. Okey, soalan yang ketiga, cikgu. Okey, sekarang soalan nombor 3. Yang ketiga. Okey, sumber utama tenaga. Ya, tenaga. Apa jawapannya, Mira? Jawapannya ialah cahaya matahari, cikgu. Betul. Mira jawab cahaya matahari. Betul jawapan Mira. Cahaya matahari. Betul semualah. Pandailah Mira. Betul semua ke, cikgu? Tapi tak tahu lagi. Ada 3 lagi soalan. Ada lagi. Okey, sekarang soalan yang keempat.
Alright? Gas. Gas yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Apa nama gas itu, Mira? Gas yang diperlukan. Mira rasakan cikgu, Mira nak jawab gas yang diperlukan ialah karbon dioksida, cikgu. Betul tak? Okey, jawapan Mira, gas karbon dioksida ataupun isyaratnya karbon dioksida. Betul atau salah? Betul. Betul. Saya Dia yang betul. jawab, dia yang bagi tahu betul atau salah. Betul. Betul jawapan Mira. Okey, sekarang soalan yang kelima. Alright. Gas yang terhasil daripada proses fotosintesis. Okey, tadi yang diperlukan, sekarang yang hasilnya. Okey, apa? Gas yang terhasil adalah yang manusia dan juga haiwan gunakan dalam kehidupan seharian. Sudah pasti gas oksigen. Okey, Mira jawab gas oksigen. Okey, betul jawapan Mira. Baik, dan ini ialah oksigen. Okey, ini ialah karbon dioksida. Saya tampal di sini, boleh cikgu? Boleh. Okey, Mira alihkan tampal. Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang soalan yang akhir. Nak habis dah. Okey, yang akhir. Okey, hasil proses fotosintesis yang tersimpan dalam bentuk kanji. Tadi kan ada dua hasil. Okey, yang pertama sudah jawab. Oksigen. Sekarang yang kedua. Yang kedua dalam bentuk kanji. Yes. Sudah pasti jawapannya ialah glukosa. Betul. Okey, Mira jawab glukosa. Okey, jawapan Mira betul. Glukosa. Kan Cikgu Fatih sudah bagi tahu Mira jawab semua betul. Pandai. Okey, saya letak di bawah sini. Boleh Mira. Okey, Cikgu Fatih tolong sikit ya. Terima kasih cikgu. Betul ke cikgu jawapan saya semua ni cikgu? Okey, kalau ada pen merah, Cikgu Fatih tanda tik 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 tik, semua betul. Boleh bagi bintang. Boleh dapat bintang cikgu. Bintang. Mungkin mereka di rumah boleh tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mira. Okey. Tapi jangan gembira sangatlah sebab ada lagi soalannya. Okey, seterusnya. Okey, Cikgu Fatih tanya, Mira jawab dan Cikgu Fatih akan cari jawapan untuk tampal di sini. Boleh cikgu? Boleh Mira ya? Boleh. Okey. Alright. Sekarang Cikgu Fatih mau tanya tentang kepentingan proses fotosintesis. Okey. Boleh Mira bagi tahu yang pertama? Kepentingan yang pertama untuk sebagai sumber makanan. Okey. Mira jawab sebagai sumber makanan. Cikgu Fatih rasa Mira ni dia ingat tadi buah-buah tadi. Betul tak? Betul cikgu. Betul. Okey, jawapan Mira pun betul. Okey, sebagai sumber ataupun untuk membekalkan makanan. Alright? Membekalkan. Okey, di sini. Makanan. Alright. Satu. Okey, untuk membekalkan sumber makanan. Okey, sekarang yang kedua, apa kepentingan fotosintesis? Sebab tadi ada gas karbon dioksida dan juga gas oksigen, jadi sudah pastinya untuk seimbangkan alam. Betul. Okey, tapi Cikgu Fatih tambah sikit ya. Boleh, cikgu. Okey, untuk seimbangkan udara. Seimbangkan udara. Betul. Okey, sebab ada dua gas yang terlibat. Okey, yang pertama karbon dioksida dan juga oksigen. Alright. Ini dia. Untuk mengekalkan keseimbangan udara. Okey, Cikgu Fatih baca ya. Boleh cikgu. Okey, untuk mengekalkan keseimbangan udara. Okey. Alright, itu baru dua. Ada lagi satu. Lagi satu yang terakhir. Lagi satu lagi. Kalau lagi satu yang terakhir ni, boleh saya minta cikgu yang
tunjukkan kepada saya dan juga mereka di rumah? Okey, boleh. Tak ada masalah. Mira dah letih dah jawab banyak sangat. Sekarang Cikgu Fatilah cari jawapan. Boleh saya? Mungkin cikgu boleh tunjukkan. Okey, ada kaitan dengan jawapan yang kedua, Mira. Okey, ini keseimbangan udara. Okey. Alright. Tadi proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Tarik nafas, Mira. Tarik nafas. Lepas. Okey. Manusia bernafas menggunakan gas oksigen. Okey. Jadi, kepentingan yang ketiga ialah membekalkan oksigen. Okey. Ya, ada kaitan dengan yang ni. Yang kedua tadi. Yang kedua tadi. Cikgu Fatih tampak atas sikitlah. Alright. Untuk membekalkan oksigen. Okay. Untuk membekalkan oksigen kepada manusia dan juga haiwan. Okey, manusia dan haiwan. Okey, baik. Selesai untuk kuis dan juga kepentingan fotosintesis. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita akhiri rancangan kita, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita dah belajar hari ini selama 1 jam. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Untuk tajuk proses fotosintesis, apa yang murid-murid mesti tahu dan mesti faham ialah keperluan proses fotosintesis. Ada 4 tadi. Ada cahaya matahari, ada klorofil. Susahnya nak eja. Lagi ada gas karbon dioksida dan juga ada air. Okey, apa hasilnya? Hasilnya ada 2. Gas oksigen dan juga glukosa. Okey, dan juga murid-murid mesti faham apa kepentingan. Okey, kenapa penting proses fotosintesis ini untuk hidupan, untuk alam kita? Betul tu. Dan saya kira mereka di rumah pastinya dapat banyak sangat ilmu hari ini daripada Cikgu Fatih. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama-sama. Atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.